Tanggungjawab sebagai Muslim dalam melaksanakan ibadat merupakan kewajiban yang mesti ditunaikan dalam apa juga keadaan. Ia adalah berdasarkan masyaqqah atau kesulitan memandangkan timbul isu seperti penggunaan air terhad, ruangan yang sempit dan soal-soal keselamatan dalam kapal selam. Oleh kerana itu, beberapa inisiatif telah diambil berdasarkan rukhsah ataupun keringanan seperti pengurusan jenazah dalam keadaan darurat, tata cara mengambil wudu dan pemakaian khuf serta kaedah mendirikan solat di dalam kapal selam. Dalam kapal selam ni yang seperti kita tahu ada beberapa limitation, had-had yang secara fizikal tidak kepada betul-betul terlibat. Antaranya ialah ruang yang terhad. Ruang yang terhad di kapal selam yang menyebabkan kita bebas untuk menjalankan ibadah. Tapi ibadah ni macam-macam cara boleh dilakukan. Yang kedua, bila kita berada di laut tu, dalam air sebagainya, kegunaan air itu terhad. Tapi air ni kalau untuk solat dan sebagainya, air masih perlu digunakan sebagai air suci. Ada masalah. Masalahnya ialah bila kita ambil air masuk dalam sabda itu, nanti dia akan menyebabkan ada hilang keseimbangan. Dia akan jadi lebih berat ke atau lebih ringan ke dan sebagainya. Itu bergantung pada cara. So yang kat situ pun ada limitation. Kaedah mengambil wuduk di dalam kapal selam boleh menggunakan kaedah semburan air atau renjisan melalui bekas spray bagi memastikan tahap minimum penggunaan air. Tempoh pemakaian bagi yang bermukim ialah sehari semalam, manakala bagi yang musafir selama 3 hari 3 malam. Setelah lewat tempoh tersebut, hendaklah mengambil wuduk sebagaimana biasa. Rukunnya hendaklah berniat mengambil wuduk, kemudian spray ke atas muka serta meratakan seluruh muka. Spray ke atas kedua tangan sehingga ke siku. Bermula tangan kanan dan ratakan air menggunakan tangan kiri. Diikuti tangan kiri dan ratakan dengan menggunakan tangan kanan. Menyapu kepala dengan menggunakan spray, sekurang-kurangnya sebahagian kecil atas kepala bahagian hadapan. Dan seterusnya menyapu ke atas kasut boot yang dipakai. Syaratnya hendaklah terlebih dahulu mengambil wuduk secara sempurna, kemudian memakai kasut sebagaimana biasa. Setelah terbatal akibat hadas kecil, maka wuduk seterusnya hanyalah membasahi sedikit ke atas kasut atau boot yang dipakai, menggantikan basuhan kaki. Dalam semua keadaan, anak kapal wajib melaksanakan ibadat solat fardu. Oleh kerana ruangan yang sempit ketika mengangkat takbiratul ihram hendaklah dalam keadaan menghadap ke arah kiblat, kemudian memusingkan badan ke arah ruangan yang lebih lapang. Bagi warga kapal yang melakukan solat berjemaah, boleh melakukan saf secara barisan lurus ataupun memanjang. Sekiranya perjalanan kapal selam dalam melaksanakan misi melebihi 2 marhalah ataupun 89 km bersamaan 90.75 nautika, maka anak kapal mendapat rukhsah musafir dengan mendirikan solat secara qasar dan juga jamak. Adapun solat jamak tidak tertakluk kepada pelmusafiran. Ia boleh berlaku jika anggota yang bertugas tidak boleh digantikan seperti anggota yang sedang berkawal atau anggota yang mengendalikan peralatan penting. Jika situasi tidak memungkinkan kapal selam timbul di permukaan, pengurusan pengkebumian jenazah boleh dilaksanakan di laut. Mayat hendaklah dibersihkan terlebih dahulu dan seterusnya dimasukkan ke dalam beg mayat. Tayamum menggunakan debu yang suci dimulai dengan niat, kemudian menyapu kedua-dua tapak tangan ke bahagian muka jenazah.
seterusnya lekapkan kedua-dua tapak tangan ke atas permukaan debu tayamum di atas debu kedua. Mulakan sapuan tangan ke atas tangan kanan jenazah bermula hujung dari jari hingga ke siku, diikuti sapuan ke atas tangan kiri jenazah. Kewajipan melaksanakan solat ke atas jenazah adalah wajib, namun beberapa keringanan dalam pelaksanaannya diaplikasikan jika dalam keadaan darurat. Di dalam kapal selam, masalah ruang yang sempit tidak memungkinkan pelaksanaannya seperti biasa. Justru diharuskan dalam keadaan ini melaksanakan solat ke atas jenazah tanpa mengikut arah kiblat. Mayat diletakkan di hadapan imam dalam keadaan membujur di hadapan imam, manakala barisan saf untuk makmum disusun dalam keadaan memanjang. Sedangkan pelaksanaan mengkebumikan jenazah yang meninggal dunia ketika di dalam kapal selam adalah melalui dua cara. Pelaksanaan ini diimplementkan jika mayat tidak dapat dibawa naik ke permukaan akibat berlaku peperangan atau situasi genting berlaku di perairan, dan juga simpanan peti ais ataupun freezer tidak dapat menyimpan mayat. Cara pertama iaitu melepaskan melalui tiup torpedo. Melalui cara ini, mayat akan dimuatkan ke dalam tiup torpedo. Kaedah untuk mengeluarkan mayat melalui cara ini sama ada dilancarkan melalui tiup torpedo atau dengan cara menundukkan kapal selam bagi membolehkan mayat meluncur keluar dari kapal selam. Cara kedua mengeluarkan mayat dari dalam kapal selam adalah melalui pintu emergency escape terang ataupun pintu kecemasan. Mayat akan dibawa melalui lorong di celah kapal selam menuju ke pintu emergency escape terang. Pada bagaimanapun kaedah ini adalah rumit kerana ruang yang sempit dan posisi ruang masuk adalah rendah. Pintu hatch akan ditutup setelah jenazah berada dalam ruang keluar dan seterusnya akan dikeluarkan melalui ruang atas kapal selam.